Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran sirah untuk tahun 2. Tajuknya ialah penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mari kita baca sama-sama. Tajuknya selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan selama 3 hari sahaja oleh ibunya. Selepas itu, Nabi dijaga dan disusukan pula oleh ibunya, oleh ibu susuannya. Okey, ibu Nabi menyusukan Nabi selama 3 hari sahaja. Okey, selepas 3 hari, ibu Nabi Muhammad iaitu Aminah binti Wahab menyerahkan Nabi Muhammad kepada ibu susuannya. Okey, mari kita lihat siapakah ibu susuan Nabi ataupun orang yang menjadi ibu susuan Nabi. Okey, yang pertama ialah Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah. Dan yang kedua ialah Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Okey, mari kita lihat siapakah Suwaibatul Aslamiyah. Okey, Suwaibatul Aslamiyah ialah hamba kepada ibu Abu Lahab yang telah dimerdekakan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Suwaibatul Aslamiyah ini ialah seorang hamba, tetapi dia telah dimerdekakan selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Suwaibatul Aslamiyah hanya menyusukan Nabi Muhammad selama beberapa hari sahaja. Maksudnya Suwaibatul Aslamiyah hanya menyusukan Nabi sekejap sahaja. Tak sampai sebulan. Okey, hanya beberapa hari sahaja. Okey, kemudian ibu susuan Nabi yang kedua ialah Halimatus Sa'diyah. Okey, mari kita baca. Yang pertama, Halimatus Sa'diyah dan kawan-kawannya datang ke Mekah untuk mencari anak susuan. Yang kedua, pada awalnya Halimatus Sa'diyah tidak mahu untuk mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Kenapa agaknya Halimatus Sa'diyah pada mulanya tidak mahu untuk mengambil Nabi Muhammad sebagai anak susuannya? Okey, mari kita lihat. Ini kerana Nabi Muhammad pada masa itu adalah anak yatim dan upah untuk menyusukannya adalah sedikit berbanding bayi lain. Tetapi disebabkan tiada pilihan, Halimatus Sa'diyah mengambil juga Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Okey, Halimatus Sa'diyah pada mulanya tidak mahu mengambil Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad pada masa itu dilahirkan dalam keadaan yatim, dalam keadaan anak yatim kerana bapanya telah meninggal dunia. Jadi Halimatus Sa'diyah ingin mencari anak susuan yang lain kan, tetapi disebabkan tiada pilihan, kawan-kawan Halimatus Sa'diyah yang datang bersama-sama ke kota Mekah untuk mencari anak susuan telah mempunyai anak susuan masing-masing dan telah pun bercadang untuk balik ke kampung. Jadi Halimatus Sa'diyah tidak ada pilihan melainkan terpaksa juga mengambil
Nabi Muhammad sebagai anak susuannya. Okey, seterusnya mari kita lihat sebab bayi dihantar kepada ibu susuan untuk dijaga. Okey. Kenapa bayi di kota Mekah yang baru lahir tidak dijaga oleh ibunya? Tetapi dihantar kepada ibu susuan di kampung untuk dijaga. Okey, yang pertama kita lihat menjadi adat orang Arab bayi yang dilahirkan di kota Mekah dihantar kepada ibu susuan untuk dijaga dan disusukan. Okey. Masyarakat Arab di kota Mekah pada masa itu telah menjadi kebiasaan ataupun adat kalau ada bayi yang baru lahir, bayi itu akan dihantar kepada ibu susuan. Okey. Dan bukannya ibunya yang menjaganya. Tetapi ada ibu susuan yang menjaga, menyusukan dan mendidik anak-anak itu. Okey, kemudian yang kedua, masyarakat Arab berpendapat udara di kota Mekah tidak sesuai untuk ibu menyusukan anaknya. Yang ketiga, keadaan di kampung lebih sesuai untuk anak-anak membesar kerana suasana semula jadi di kampung lebih segar. Okey. Suasana dan udara di kampung lebih segar dan bersih kerana masih belum tercemar lagi berbanding dengan di kota ataupun di bandar. Okey, seterusnya yang keempat, udara di kampung lebih bersih dan jauh dari kesibukan kota Mekah membantu proses pembesaran anak-anak. Yang kelima, cara hidup di kampung dapat membantu anak-anak memiliki akal fikiran yang cerdas selain melatih untuk mereka berdikari. Okey. Bila anak-anak ini mendapat udara yang bersih, persekitaran yang segar, okey, anak-anak dapat memiliki akal fikiran yang cerdas selain dapat belajar dengan baik serta lebih berdikari. Okey, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Untuk masa akan datang, Ustazah akan ceritakan bagaimana keadaan Nabi Muhammad dan Halimatus Sa'diyah ketika berada di kampung. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.